Okey, sebelum tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke sesi yang kedua. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Teacher K for the introduction. Miss Noh juga kita ada dekat sini and all team Apple, as well as kita punya Sifu, Dr. Helmi, and I think a few saya tak sempat nak scroll nama. Dan hari ini adalah sesi yang kedua selepas semalam mengikuti bersama dengan Dr. Helmi as a kickstart lah. So hari ini saya sebenarnya excited sebab for me I'm not a musician, tapi disebabkan GarageBand ni saya jadi apa tu orang kata macam gila music lah. It's not because of nak main music, tapi nak berinovasi pengajaran menggunakan muzik ataupun komposisi muzik digital di GarageBand. Okey, jadi hari ini tugas saya bersama dengan rakan-rakan peserta sekalian. Welcome all, thank you for joining. Kita ada 75 setakat ini. So hari ini saya akan sharekan inovasi pengajaran delima digital dengan komposisi muzik digital di GarageBand. So kita akan tengok semalam Dr. Helmi dah cerita overall apa yang ekosistem Apple could offer. Tapi hari ini saya akan mulakan dengan benda yang saya rasa sebenarnya sangat simple tetapi impactful, iaitu menggunakan aplikasi GarageBand lah untuk menginovasikan pengajaran PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okay, so izinkan saya perkenalkan diri saya Harwati Hashim daripada Fakulti Pendidikan UKM dan saya juga adalah seorang Apple teacher lah. So saya nak sedikitlah perkongsian pengalaman. Teacher K tadi, Cikgu K dah bagi brief introduction of experiences. So basically saya dengan Apple for lately dalam sejak PKP ni we have been sharing a lot of webinars. Kita buat banyak activities dengan students, in fact dengan teachers. So ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang pernah kita jalankan, yang mana bukan guru saja, murid pun kita expose juga sebagai content curators. Dan as a matter of fact, bila sebut pasal music lah, GarageBand ni pelajar lebih advance lah daripada kita. So belah kanan tu kalau tengok ini adalah semasa di Pasir Gudang, di Kota Tinggi, yang mana saya bersama dengan cikgu-cikgu sekolah di Kota Tinggi, kita create digital storytelling dan kita buatlah all the sounds and music menggunakan GarageBand. Okay, so saya share sikit perjalanannya. Mungkin ada yang belum berkenalan, baru nak berkenalan dengan Apple ecosystem kan, baru nak berkenalan dengan kami. So ini adalah kita punya aktiviti sebelum ini dengan digital storytelling, dan juga kita ada juga di sini bersama MDEC lah on digital storytelling competition. Dan tugas saya biasalah bila when it comes to digital storytelling, bila nak GarageBand mesti Harwati. So hari ini tugas saya adalah membawa anda bersama-sama dengan saya bagaimana untuk menggunakan GarageBand bagi menginovasikan PDPR anda lah. So saya yakin dalam ni ada cikgu, mungkin ada murid, mungkin ada daripada IPT, mungkin ada yang not representing any institution tapi are interested to know what Apple ecosystem can offer to us lah, to everyone, not just teachers. Okay. So hari ini persoalannya adalah mungkin ada siapa ke mungkin yang boleh respon dekat dalam chat box dekat situ. Pernah dengar tak GarageBand sebelum ni ataupun tak pernah dengar? Mungkin yang menggunakan iPhone, yang menggunakan iPad, sebab iPad dia memang auto ada dekat dalam tu, tapi iPhone biasanya kena install lah. Dekat mana nak install? Sekejap lagi saya tunjukkan. Dan hari ini objektif kita, kenapa kita perlu menggunakan GarageBand atau music ini adalah, there are a few actually, tapi saya nak highlight malam ni ada 3 perkara, iaitu making content alive, bukan content kita sahaja tetapi content pelajar juga kalau pelajar nak berikan tugasan kepada kita, memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeza. Kenapa berbeza? Sekejap lagi kita go through sama-sama. Dan memberikan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokkan lah. Who doesn't love music?
Without music, life is nothing lah kan. Okay, so okay, maaf saya bergurau. Okay, alright. So sekarang ni sekiranya rakan-rakan peserta sekalian nak tahu dekat mana dapat GarageBand. Kalau belum ada, kalau yang dah ada, dah selalu guna, I know you're going to, you have a good or positive comments about GarageBand. Siapa yang belum pernah guna, you can go to Apple Store and find GarageBand and install. Dekat saya ni sebab saya dah install, so dia keluar open lah. Tapi kalau belum install, kena dia ada get, get so that you can install. And you'll be surprised and rasa macam terkejut dengan apa yang GarageBand could offer. Sekejap saya perlu charge saya punya. Okay, saya tengok dekat dalam chat tu ramai yang excited nak apa tu, nak mengikuti bengkel ni. Sekejap I need to charge. Alright. Okay, so saya teruskan sekarang ni sebelum saya tunjuk macam mana nak menginovasikan PDPR rakan-rakan peserta sekalian ataupun kalau ada pelajar anak murid dalam ni, saya nak bawa bersama getting to know GarageBand. This is a very quick tour sebab mungkin ada yang apa tu orang kata baru nak jatuh cinta. Okay, alright. Saya buka kepada GarageBand. Kalau GarageBand, okay, kalau dah install, beginilah rupa GarageBand. Okay, nampak skrin saya? Okay, pernah guna ke? Mungkin boleh tengok dekat dalam, saya tengok kat dalam tu. Okay, pernah guna, alright. First time nak guna, okay, nice. That's great. Sebab saya awal-awal saya beritahu ni saya nak mengaku jujur, saya bukan musician. But I am excited to explore dan saya teruja dengan penggunaan GarageBand ni. Tiba-tiba rasa macam rasa macam musician pula, boleh buat lagu sendiri. Okay, but I'm going to teach you the tips lah. Kita akan share lah tips. Okay, so GarageBand ni dia ada, saya bagi quick tour kepada yang belum pernah dengar. Yang dah pernah dengar, you can go through sama-sama. Mungkin ada yang ada device, you can go through. Siapa yang tak ada device, it's okay. Tengok dulu apa yang GarageBand could offer to you. Alright, so sekarang ni GarageBand dia ada dua. Di atas ni, dekat bahagian atas, dia ada live loops and tracks. Okay, so ini adalah rupa GarageBand. Di bahagian tracks ni ada instrumen, pelbagai instrumen, you name it. Gitar, kalau pandai main gitar, we have strings, we have audio recorder, we have amplifier, we have drums, okay, we have keyboard dan sebagainya lah. Kalau live loops pula, okay, saya akan go through semua tu sama-sama dengan para peserta semua jangan risau. Saya akan tunjukkan bagaimana nak bermain dengan GarageBand. So kalau live loops pula untuk orang-orang yang rasa macam nak buat benda yang instant, tak nak fikir, nak benda yang cepat quick. So you can use the live loops version. Dekat sini kalau tengok ada banyak option which is either hip hop, R&B, house, even Chinese traditional. If you suka rock genre, you can use rock genre. If you like hip hop, you can go for hip hop. And then if you like something that is Latina, kalau yang suka Zumba tu kan, yang cikgu Zumba nak buat music Zumba, you can just create your own Zumba music here using GarageBand. Unfortunately saya tak tunjuk, tapi saya tahu nanti you all akan buat. So you can use Latina, kalau suka yang Latino music sikit lah. Okay, saya tak nak tunjuk sebab saya tak surprise nanti. Saya akan tunjuk sekejap lagi bila kita go through satu-satu contoh bahan PDPR nanti. Okay, now back to my keynote. So setakat ni semua okay? Boleh boleh follow semua, boleh just respond dekat dalam apa tu? Oi, lepas ni boleh compose macam Alan Walker doktor. Alright, great. Okay. So bagaimana kita nak menginovasikan bahan PDPR kita menggunakan GarageBand? Of course saya nak sentuh bit by bit. So sekarang ni saya nak tunjukkan contoh penggunaan kesan bunyi ataupun kita panggil sound effect lah dalam bahasa Inggerisnya untuk bahan pengajaran. Jadi saya tunjuk satu contoh dulu untuk rakan-rakan peserta lihat dan hayatilah. Ini adalah courtesy hasil daripada our Apple Distinguished Educator Ustaz Syukri daripada MRCM Taiping.
enjoy the music the sound semua. Selamat Hari Raya kepada saudara serta saudari. Raya sedang merayakan hari yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini bersama dengan saya, Syukri Sulaiman, akan membincangkan berkaitan dengan amalan-amalan sunat semasa menyambut Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Jom kita saksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Antara amalan yang boleh kita laksanakan sebelum hari raya, pada malamnya kita disunatkan untuk bertakbir raya atau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan ini boleh kita lakukan secara individu atau bersama ahli keluarga. Bunyi ayam ayam berkokok. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Antara amalan sunat di pagi raya dimulakan dengan mandi sunat hari raya. Tata cara mandi sunat hari raya dimulakan dengan niat, iaitu Okey. So kalau lihat kepada video tadi, panjang lagi video ini perkara sunat di hari raya jadi panjang. Cuma apa yang saya nak fokuskan di situ adalah sebenarnya hasil tadi adalah animation yang dibuat menggunakan Keynote dan juga sound yang dibuat menggunakan GarageBand. So kalau para peserta dengar tadi ada bunyi ayam berkokok, ada bunyi air dan juga narration tadi Ustaz Syukri punya narration, lagu raya. So semua tu boleh dibuat menggunakan GarageBand. Saya tunjuk satu lagi contoh This high-rise apartment building stands over busy streets and is surrounded by other tall buildings. To bring it down safely, it will be demolished floor by floor from the top down. Demolition expert begins by assembling a framework that covers the top of the building like a cap. The cap is supported by movable legs resting on the top floor of the building. As this floor is demolished section by section, the legs step down to rest on the floor beneath. When all the legs have stepped down, the framework is lowered and demolition begins on the next floor. Okey, itu adalah dua bahan konten yang memang bunyi sound effect-nya dihasilkan menggunakan GarageBand. Sekarang saya nak bawa kepada GarageBand. Okey. Alright. Mana datangnya bunyi ayam tadi? Bunyi air tadi tak ada, tapi bunyi air kena boleh record. Bunyi ayam, bunyi soundtrack. Kalau dengar lagu saya akan sentuh soundtrack kemudian. Sekarang saya nak tunjukkan mana datang sound effect. Sound effect tu kesan bunyi contohnya macam bunyi ayam berkokok dan sebagainya. Okey, kalau untuk pengetahuan rakan-rakan peserta, dekat dalam GarageBand ni dia ada satu function dalam live loops yang mana kita boleh dapatkan pelbagai bunyi animals lah, binatang. So kalau nampak dekat sini ada Animal Kingdom, yang ni sebenarnya semua free. Apabila para peserta download,
make sure you always update your library yang ini, kerana dekat dalam sound library ni kita boleh download semua yang baru ataupun semua yang available. Okay, so kalau saya tap di Animal Kingdom, tak payah susah-susah pergi curi-curi ayam jiran sebelah nak record, ataupun jangan susah-susah pergi cari dekat dalam YouTube ataupun available sounds dekat dalam internet. You just use GarageBand. Dekat sini ada banyak bunyi animal, you name it, nak bunyi apa. Ayam, lembu, dan sebagainya. Boleh dah dapatkan apa bunyi yang diperlukan dalam bahan PDPR rakan-rakan peserta sekalian. In fact, kalau nak suasana yang apa tu orang kata ada environment tertentu yang memerlukan bunyi yang macam suasana hening, suasana pagi, semua ada dekat dalam GarageBand. Kita nak susah kan? Apa yang nak create? Nak bunyi kampung, okey, nak bunyi pantai, tepi pantai. So ini pergi tepi pantai kan? Okey, right. Ini adalah satu contoh lah yang saya boleh tunjukkan dari mana boleh dapat sound effect. Saya tunjuk satu contoh related to PDPR, iaitu yang ini adalah daripada Sains Tingkatan 2 bab 7. Imagine kalau buku teksnya begini contoh elektrostatik dalam kehidupan harian. Ini saya download daripada buku teks online bila kita besarkan pun macam pecah macam ni. Imagine kalau para peserta, para guru dapat sediakan begini. Pernahkah anda mengalami situasi ini? Inilah yang dinamakan elektrostatik. Terdapat pelbagai contoh elektrostatik di dalam kehidupan harian kita. Ada lagu kan? Bila nak masuk ada lagu. Salah satu contoh adalah kejadian kilat. Bagaimana kilat berlaku? Pay attention to the sound. Kilat ialah salah satu fenomena yang berkait dengan cas elektrostatik. Geseran antara awan dan udara menyebabkan awan dicas dengan cas-cas elektrik. Kilat berlaku kerana daya tarikan yang wujud antara cas positif pada bumi dan cas negatif pada awan. Okey. Bayangkan sekiranya pelajar dapat konten yang begini rather than reading the textbooks. Textbooks ada animation, ada sounds, ada effect kan. So dia rasa benda tu macam berada dalam suasana yang berbeza lah. Dan kalau tengok kepada contoh yang ini tadi, ini adalah contoh projek di dalam GarageBand yang mana untuk menghasilkan sound effect tadi adalah bunyi hujan, bunyi elektrik, bunyi tanda tadi, dan juga narration lah. Kalau tengok dekat sini ada piano, orang kata keyboard as well as lead vocal. So bagaimana saya dapatkan bunyi-bunyi begini? Okay, saya hari ini more of introducing lah. Kalau kita hands on nak sit down satu-satu ni, kita perlukan satu session yang betul-betul you all ada device and kita boleh work hand in hand sama-sama. Tapi macam mana bunyi-bunyi tersebut dihasilkan? So selain daripada live loops tadi yang ready available sounds, sebenarnya kalau rakan-rakan peserta kreatif dan boleh berimajinasi, sound-sound tersebut boleh juga dihasilkan melalui instrumen. Contohnya tadi bunyi hujan lah katakan ya. So saya dah cari mungkin nak record, nak tunggu hujan, nak record tak sempat. So what I can do is saya gunakan keyboard dan saya menggunakan dekat sini kalau kita tengok ada banyak jenis-jenis keyboard yang available. Of course you can play around. Ini bunyi keyboard yang keyboard. Alright, kalau you are musician lagi memang pengsan lah duduk ni tak buat kerja lain lah So sound effect contohnya sound.
hujan tadi memang tak ada dekat dalam GarageBand, but I will have to, alright, okay, sound effect. Okay, saya pergi kepada sound effect. Ini sebenarnya lebih pada kreativiti lah, duduk-duduk, apa tu orang kata testing, try kan. Okay, done, alright. So, of course dekat dalam ini, GarageBand ni sangat orang kata friendly. Kalau tak faham dia punya function, nampak dekat atas tanda soal tu, tap je tanda soal dia keluar. Semua penceritaan kita nak buat apa, the keyboard, you want to, atas tu ada record button, play button, rewind button, this is the project punya dashboard dan sebagainya lah. Okay. Saya nak tunjukkan macam mana bunyi rainfall sebab yang bunyi tadi tu macam boleh tengok dekat dalam live loops lah kan. So bunyi rainfall yang tadi mungkin kurang dengar sebab suara saya cakap dekat dalam video tadi tu lebih kuat daripada rainfall. So untuk menghasilkan rainfall, apa yang saya buat, ini, okay, kita kena play around kat sini dulu. Alright. Kita test tu tak? Okay, so bunyi tanda dan juga hujan lah. So kita kena orang kata apa, pandai berimajinasi lah dengan instrumen-instrumen yang sedia ada untuk kita mempelbagaikan kita punya sound effect. So itu satu contoh ya, saya tunjukkan satu contoh. Alright. Saya teruskan dengan contoh yang seterusnya. Okay. So sekarang ni bagaimana kita, tadi adalah sound effect lah. Sound effect ni biasanya benda yang macam simple. Kalau ada GarageBand ni, you can do almost everything. Almost every sound ada. Kecuali kalau kita nak berkreativiti lah, berkarya. Maksudnya macam tadilah bunyi hujan, bunyi tanda tu mungkin tak ada tetapi kita boleh create berdasarkan kita punya apa tu orang kata kita punya macam nak kata kepekaan kita terhadap bunyi yang perlu kita cari. Okay, so sekarang ni move on to bagaimana menggunakan komposisi muzik, runut bunyi ya. Runut bunyi ni sebenarnya soundtrack lah untuk bahan pengajaran. Kalau dengar daripada contoh tadi yang Ustaz Syukri punya ada lagu macam lagu raya, and then the second one Demolition bunyi macam, sebenarnya Demolition tadi tu saya nak buat macam bunyi apa tu orang kata Allahu Akbar, tak keluar pula. Dokumentari. Tu yang bunyi dia macam tu, tapi dokumentari berbentuk macam cosmopolitan. So you have to fill in lah. Dia bring in the mood tau, the use of soundtrack ni. Okay. Katakanlah kita ada, ini adalah sejarah tahun 6 buku sejarah tahun 6. Tajuknya Asal Usul Negeriku. Bayangkan kalau pelajar, yelah, I mean the most that they can access adalah buku teks online ataupun bahan-bahan yang disediakan oleh cikgu-cikgu yang tidak pernah jemu menyediakan bahan-bahan selain daripada buku teks untuk pelajar go through lah, untuk membuatkan pelajar mudah ingat dan faham. Bayangkan cerita kelapa ni kelapa ni dia kata kat sini nama Perlis. Kelapa ni sebenarnya nak menceritakan asal Perlis tu. Okay, nama Perlis berasal daripada nama seorang tokoh iaitu Tok Perlis. Okay, Perlis juga dikatakan berasal daripada perkataan Siam, praului yang bermaksud kelapa hanyut. Okay, kalau budak-budak baca, anak murid baca, okay fine mereka baca. Kalau cikgu nak cerita, okay fine cikgu nak cerita. Tapi apa kata kita buat sesuatu konten yang simple dan kita, why not kita masukkan bunyi. Yelah sebab Perlis kan macam, you know, Perlis apa dia punya efek Siam kan? Bunyi Siam kan? International, tak ada masalah. So kalau nak guna GarageBand, why not kan? Okay, tadi soalan TV kilat tu lukis ke? Kilat ada dekat dalam Keynote, dah ada dalam Keynote. TV saya lukis. Sebab saya tak berkenan dengan TV yang asal. Okay, so saya nak lain. Alright, saya nak tunjuk contoh cerita Perlis tadi tetapi dengan efek GarageBand. Tadi saya dah read aloud dekat rakan-rakan peserta. So izinkan saya tunjuk cerita kelapa lah cerita kelapa yang lain tu kena tambah kemudian lah menggunakan soundtrack daripada GarageBand. Nama Perlis berasal daripada nama seorang tokoh iaitu Tok Perlis.
Pedis juga dikatakan berasal daripada perkataan Siam prau lei yang bermaksud kelapa hanyut. Okey. So kenapa saya nak tunjuk tentang cerita Perlis ni, kalau rakan-rakan peserta tengok dekat dalam ini adalah saya screenshot projek daripada GarageBand ni. Nampak macam complicated tak dekat belah kiri tu? Ada apa orang panggil Allahu Akbar, drum rebana sort of lah. And then ada instrumen seruling, ada all sort of instrumen dekat dalam tu. Tapi sebenarnya dengan menggunakan GarageBand, jangan risau, senang aja tips dia. Okay, so what we need to do is, kan saya kata tadi dekat dalam GarageBand ada tracks ataupun live loops. Kalau orang yang terror instrumen, silakan. Anda bebas berkarya menggunakan instrumen-instrumen tersebut, kerana kejap lagi saya tunjuk contoh yang track ni, saya pula yang excited. Okay. Saya tunjuk yang live loops dulu tadi macam mana bunyi international Kadang-kadang bila kita nak cerita kat student ni, kita naklah dia merasa environment seperti kalau dekat Siam tu bunyi Siam, kalau dekat Cina bunyi Cina, kalau dekat Sepanyol bunyi Latin kan. So kita nak bring in the mood and bring in the authenticity of the content kan. Macam nampak seolah-olah berada di dalam situasi yang sebenar di negara tersebut. Okay, contohnya what we can do, ini adalah live loops. So tadi bunyi international kan, so bunyi macam Chinese traditional. So tadi tu sebenarnya saya tune in dia macam bunyi Siam lah. Again, macam yang saya katakan tadi, it is more of your creativity. Okay, bunyi Siam tak Cikgu Halimi? Bunyi Siam tak? Okay, harap-harap bunyi lah. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk apa yang ada dekat dalam live loop. Sekiranya boleh buka GarageBand nanti, tengok belah kiri ni ada banyak instrumen. So play around with it. Nak try satu? Okey, itu si Masyita okey, alright. Terima kasih. So itu adalah bunyi yang sekiranya rakan-rakan peserta nak pilih lah based on your own, macam biasa macam nak pilih. Kalau susah-susah nak cepat, nampak tak button dekat bawah ni, pilihan dekat bawah ni, kita tekan je satu, pop, dia akan go straight. Kalau nak record, sangat mudah menggunakan GarageBand. Dekat atas ni ada button record ni. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena make sure metronome and count in ni no sound dulu, sebab kita tak nak dia ada bunyi tik-tok macam tu kan. So kita press on di apa tu orang kata record button. So after 4 kita record lah. Saya try lah. Kita dah record, kita perlu pergi kepada projek, alright. Dan inilah yang berlaku dekat dalam projek kita lah. Kalau nak check, kita just play saja dan sound tu akan keluar yang kita record. Sangat mudah sekiranya kita dah buat, tadi ada cikgu tanya kan buat TV semua tu. TV tu saya buat dekat dalam Keynote. All the animation saya buat dekat dalam Keynote. Untuk makluman, kita ada satu sesi untuk Keynote kan bersama dengan Cikgu Asma, betul tak? Kan nanti dalam salah satu pada sesi, nanti mungkin sekejap lagi kita boleh check. Dan kita cuma perlu save sahaja file kita ini. Okay, nampak dia My Song 48, kita tukar je nama. Try
Okay, China. Alright. So kita just share dalam bentuk song. Okay. Untuk save ni dia bergantung kepada how complicated the music is and how strong our internet connection lah. Dia export sekejap. But usually dia starting lambat, lepas tu dia okay dah. Alright. So kita save profile. Okay. So dekat mana kita nak dapat music tu tadi? Katakan this is our slide. Okay. I insert from. Okay, nampak tak try China dekat situ? So, muzik tu dah ada. Dengar tak ya? Tagging sikit. Macam ada konten yang international sikit, so boleh juga. Mungkin selain daripada China Sound tadi kan, Chinatown gitu, okay? Mungkin kalau rasa-rasa macam yang mungkin cikgu-cikgu yang serajin berzumba tu kan, nak buat konten untuk cikgu pendidikan jasmani nak buat konten PDPR jasmani di rumah, tapi kalau guna lagu-lagu yang dah biasa tu budak dah boleh predict kan. So if you want to use your own sounds, bolehlah try. Ya, contoh. Kalau suka muzik yang lain, by all means silakan. Dia ada banyak sangat bunyi-bunyi yang pelbagai dekat dalam live loops ni untuk digunakan dekat dalam bahan pengajaran. Okey, saya teruskan ya. Ada setakat ni okey ke cikgu Kim setakat ni? Ke semua macam sedang bermain-main dengan GarageBand sendiri ke macam mana? Okey, yang doktor present semuanya okey, clear. Cuma tadi Dr. Helmi ada sharekan yang video Dr. Ustaz Syukri tadi dekat chat. Ruangan chat. Betul. Kalau nak tengok penuh video penuh Ustaz Syukri tadi, saya rasa Ustaz Syukri ada upload. Ustaz Syukri ada YouTube kan, channel YouTube. Mungkin boleh juga tengok. Ustaz Syukri tak ada dengan kita malam ni. Kita punya sifu mungkin sibuk malam ni. Okey, tak apa. Saya teruskan ya, okey? Okey, boleh teruskan doktor. Alright, tadi kita dah bermain dengan sound effect, kita dah bermain dengan soundtrack, dan sekarang ni saya nak tunjuk bagaimana kalau kita boleh fully utilize the use of GarageBand untuk kita menggunakan pakai atau menginovasikan PDPR dengan menggunakan rakaman suara lah, untuk ataupun rakaman suara beserta komposisi muzik untuk merekod contohnya bahan seperti why not puisi dan drama play untuk bahan pengajaran. Saya tunjuk satu contoh yang simple. Dekat sini saya ada contoh bahasa Inggeris tahun 5. Mungkin ada cikgu-cikgu bahasa Inggeris tahun 5 kat dalam ni yang mungkin quite familiar dengan bahan ini. Tajuknya adalah Watching Bumblebee. Of course bila kita kata dengan pelajar, let's recite this together, you recite at home, I recite at home, or probably you want teacher, dia akan kata, teacher boleh tak you recite for us sebab kita tak tahu nak sebut macam mana ke apa ke. So you want to recite to your students. Boleh lah kalau nak guna WhatsApp voice tu ataupun nak guna apa-apa tools yang lain. Tapi why not we try to use GarageBand and fully utilize what GarageBand can offer to make poetry recital tu lebih menarik lah. Ini contoh yang ada. Watching a bumblebee. Out in the garden, you will see the oh so busy bumblebee. It never stops to take a rest. It wears an oh so hairy vest. When flowers in summer open wide,
The bee dives oh so deep inside. It gathers nectar all day long and hums an oh so buzzy song. While you watch from your garden seat, the bee makes honey oh so sweet. Then off it zigzags in a tease with an oh so busy buzzy whiz. Okay, so daripada tadi tu poetry recital tu boleh je kalau kita nak bagi just what we read out to students ataupun pelajar, tapi sebenarnya boleh diguna pakai menggunakan GarageBand. Dan kalau tengok dekat dalam belah kiri ni ada pelbagai instrumen yang saya guna pakai, iaitu voice audio recorder, animals, atmosphere, ada bunyi tadi macam bunyi orang kata environment lah, alam. And then kalau nampak dekat situ ada ukulele kan. Tapi tidaklah semuanya saya main sendiri. Of course saya gunakan, there are times saya gunakan Apple Loops, there are times saya gunakan instrumen. Okay, so kalau tengok dekat GarageBand tadi tu, saya tunjukkan satu contoh. Kalau dengar tadi bunyi bunyi environment, so dekat bawah ni ada pelbagai bunyi environment, boleh play yang itu kalau rasa sesuai. Kita try lagi seterusnya. Try seterusnya. Saya rasa mungkin yang ketiga ni saya lebih boleh relate lah dengan keadaan suasana alam kan. So what we need to do is just press on the record button. Oh sorry. Alright. Saya kena tutup dulu metronom, no sound. Alright. Alright. So jangan risau sebenarnya GarageBand ni sangat senang. Kalau kita terlepas ke apa ke, rasa macam lambat start, you just tekan lama sikit sampai dia kuning dan tarik saja. So kita cuba dengar balik. Alright. Okay. Saya tarik sikit. Alright. So saya nak tambah tadi ada bunyi lagu kan. So kita pergi kepada, so kita nak sekarang playing around with lagu yang happy-happy lah. So sebenarnya kalau rakan-rakan peserta rajin boleh check satu-satu which sound offer what kan. So sebab saya dah been orang kata dealing with GarageBand ni banyak kali, so kadang-kadang kita tahu nak cari dekat mana bunyi tu. So saya nak bunyi mode yang happy-happy, so saya rasa kebanyakan mode yang happy-happy ada dekat toy box lah. So tengoklah. So boleh, nak bunyi pun boleh. Alright. Kalau tak sedap, kita tutup, tengok yang lain. Right. Ini macam bunyi macam happy sikit kan. Cuba kita try yang ini kita try combine dengan yang ini. Kalau kita nak satu sound saja, kita just record. Nampaknya di jalan bersama ni.
Okey. So kita sebenarnya saya kalau tak sure sentiasa tekan tanda soal tu, dia akan keluar apa penerangan dekat setiap function tu. Okey, untuk malam ni saya minta maaf saya tak boleh nak go through setiap function sebab I think this is more of awareness lah ya. Okey. Now, so apa yang kita buat adalah kita pergi kepada, so kita dah ada combination of the dua sound ni tadi. So except for ukulele kita tak tambah, tapi kita boleh test tengok sound kita ada tak. And what best about GarageBand adalah kita boleh kontrol suara mana yang kuat, suara mana yang perlahan. Ini berlaku especially kalau kita nak record suara kita. Kadang-kadang suara, bila kita record menggunakan tools lain lah, saya tak nak mention tools apa, tapi suara tu semua sama. So apa yang best dengan GarageBand adalah kita boleh kontrol kat mana kita nak perlahankan, kat mana kita nak kuatkan. So macam tadi mungkin kita nak suara apa tu kata alam tu, environment tu sayup-sayup je dekat belakang dan kita nak lagu kuat contohnya Okay, so what we can do, kita just play je balik. Okay, now suara bunyi tu, bunyi lagu tu lebih kuat lah daripada bunyi environment dekat belakang tu. Okay, so semua ni boleh dikontrol ataupun kita boleh buat apa sahaja dengan GarageBand. Okay, jangan risau. Sangat menarik GarageBand ni. Jadi sebenarnya kalau tak ada di iPad, kalau tak ada iPad pun boleh cuba yang very simple GarageBand dekat dalam iPhone. Sama je. Cuma tadi macam nak buat animation tu definitely kena lukis kan. Bila lukis you need an iPad lah. Okay. So saya continue. Cikgu K ada apa-apa setakat ni? Okey, setakat ni okey, tak ada apa-apa. Sangat jelas. Clear. Okey. Alright. Okay. So saya teruskan. Oh, sorry. Okay. Alright, saya nak perdengarkan. Apa saya nak beritahu Saya nak perdengarkan sekiranya tanpa animasi. Cikgu-cikgu juga masih boleh berkarya menggunakan GarageBand. Contohnya apa yang saya buat ni, saya tidak menggunakan apa-apa animasi tetapi saya nak bring mood kepada anak murid tentang sejarah ataupun mungkin pembacaan I don't know, nak kata puisi, pantomim lah, kita kata pantomim dalam bahasa Melayu, tetapi saya nak bring mood macam radio-radio lama sikit kan, macam ada radio rosak atau ada elemen-elemen apa tu orang kata lama lah, old version. So saya ini contoh yang telah saya hasilkan. Kita adalah beramat beruntung kerana bangsa kita telah dikurniakan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan ketabahan dan keberanian. Kita adalah suatu bangsa yang pernah menikmati kebesaran dan mempunyai pesaka kebangsaan yang gilang gemilang. Sungguh pun perjalanan sejarah telah menukarkan nasib kita daripada suatu bangsa yang merdeka dan agung kepada bangsa yang hina dan terjajah. Namun kita masih tetap dapat mempertahankan anugerah Tuhan yang berupa kebesaran jiwa, rasa kemuliaan, keadilan dan semangat yang tidak dapat dipatahkan sementara kita tertakluk di bawah penjajahan lebih daripada. Kalau anak murid dengar ni mau tertidur dia. Sebelum tidur dia dengar cikgu dia cerita tentang sejarah kan. Dengan lagu, dengan apa tu orang kata feeling. Okay, nak buat benda tu tak susah. Macam mana nak dapatkan suara radio buruk tu. Sebenarnya dekat dalam GarageBand itu yang saya kata tadi, sebenarnya semuanya ada dalam GarageBand. Okey, mungkin saya boleh tunjukkan contoh dekat sini bagaimana saya dapat radio rosak tadi. Kalau pergi kepada tracks, okay, mungkin lepas ni jangan risau. Macam filem lama, ya cikgu, memang itu intention macam filem lama lah kan. Okay, macam Saloma berkata-kata, cewa. Alright, so what I did adalah, mungkin rakan peserta boleh juga try menggunakan voice dekat sini, audio recorder. Apa yang boleh rakan-rakan peserta guna adalah dekat sini ada lead vocal dan ada
pelbagai jenis vokal yang kita boleh gunakan. Radio ready, sweet chorus, rasa macam nak buat lagu tapi tak ada orang nak choruskan untuk kita, guna je lah sweet chorus dekat dalam GarageBand ni. Tadi saya gunakan heavy distortion, tapi sebelum tu saya nak juga highlight dekat dalam GarageBand ni, selain daripada suara asal kita ataupun kita tukar-tukar menjadikan dia distort tadi, kita boleh juga menggunakan suara yang fun. Maksudnya mungkin pelajar-pelajar, anak murid sekolah rendah yang konten kita nak menarik kan, kita nak bring them to the mood, macam nak guna suara monster, suara robot, suara dreamy, kita boleh gunalah. Saya try tengok boleh tak keluar sekejap kalau saya record. Hello semua. Okay, wait. Okey, mungkin saya tutup dahulu metronom. Okey, saya cuba record ya. Menggunakan suara monster dulu. Nanti saya tunjuk macam mana heavy distort tadi. Hello semua. Hari ni cikgu nak bercerita tentang robotik. Okey, kita try. Tak dengar pula ya. Alright. Hello semua. Hari ni cikgu nak bercerita tentang robotik. Saya try tengok keluar tak ya? Mungkin sebab saya tengah on Zoom sekarang, jadi on Zoom di iPad saya, jadi dia tak boleh nak, dia clash sound. Tapi tak apa, maksudnya rakan-rakan peserta ataupun cikgu boleh juga cuba buat sendiri bila ada boleh explore GarageBand nanti. Okey, saya tunjuk macam mana suara distort tadi. Saya buka semula apa yang ada dekat dalam cerita sejarah tadi dengar semula apa yang ada. Macam best pula. Kita adalah beramat beruntung kerana bangsa kita telah dikurniakan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan ketabahan dan keberanian. Saya main sikit je, tadi saya dah mainkan, saya cuma mainkan sedikit je sebab nak tahu dekat situ dekat dalam lead vocal ini saya gunakan heavy distortion. Okey, dekat heavy distortion ni sebenarnya bila rakan-rakan peserta, cikgu ataupun anak murid dekat dalam ni, if you were to use heavy distortion, suara akan jadi macam radio lama tadi lah, macam ada filem lama. Bayangkan nanti kalau buat bahan seperti bahan lama, nanti saya rasa Dr. Arif akan sentuh macam mana nak buat iMovie anda seperti Hollywood. You just imagine if you can combine all this, cantik, memang meletup. Okay, so saya tekankan macam mana kita boleh membuat just rekaman audio menggunakan GarageBand dengan impact distortion ni, dia menjadikan macam suasana lama lah kan. Okay, so you play around with this, increase lagi, and then macam biasa tekan record and record yourself lah. Okay, record saja cakap. Saya tak boleh nak record sebab saya tengah on Zoom, so saya nak tunjukkan contoh what happen. Stop. Apabila rakan-rakan cikgu check sini adalah kita punya projek kita. So suara kita dah ada. Tetapi tadi ada bunyi orang kata ru tadi tu kan, bunyi instrumen kan. So apa yang saya buat adalah kalau kita nak tambah instrumen, kita boleh tekan plus sign dekat bawah ni. Tambahlah berapa banyak instrumen yang cikgu nak tambah ataupun anak-anak murid nak tambah, silakan. Dia ada saya rasa beratus instrumen dekat dalam ni. You can tell me about it, you can just try, okay. Dan tadi adalah bunyi saya menggunakan bunyi ru. Okay. Macam saya katakan, saya bukan musician. Okay. Alright. Kita perlu dapatkan yang ini, dan apa yang saya buat tadi, of course you have to play around with it lah. Maksudnya, okay. Boleh tak bunyi tu gerak-gerak dia kan. Saya pun bukan pemuzik. But anyone can become a musician with GarageBand. So, sebenarnya tak nampak jari saya. Jari saya gerak-gerakkan dekat antara dua tali tu sebab saya nak create the sound. Just play around with so boleh
play around with kalau boleh, kalau tahu notes by all means tekan je, tap on the note, bolehlah masukkan note sendiri. Ini kalau kita pandai main muzik, of course bila kita kenal note, so you can just main note lah. Okay. Ini kalau you know how to play according to note lah. Alright. So, berapa masa saya lagi? Pukul 10. So saya teruskan sedikit lagi selain daripada filem lama tadi. Macam-macam kan kita boleh buat, daripada sains, bawa kepada sejarah, bawa kepada English, bawa kepada apa lagi tadi? Banyak kita dah cuba bawa kepada pendidikan Islam tadi Ustaz Syukri. Dan sekarang ni bayangkan ni kalau kita nak sampaikan sesuatu pada anak murid ni, imagine they have to orang kata nak hafal benda, susah nak hafal kan, tapi kalau dengan muzik, budak-budak ni kadang-kadang dia cepat ingat bila dia dengar muzik. Yang ini saya nak tunjukkan contoh hasil daripada pelajar-pelajar Dr. Helmi. Dr. Helmi ada dalam ni, saya mohon izin. Hasil pelajar Dr. Helmi yang mana mereka menghasilkan lagu ni menggunakan GarageBand untuk belajar tentang fotosintesis. Photosynthesis, 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 photosynthesis. Have you ever wondered, green leaf in the nature, it can make life better, we live healthier. Fundamental process, they make their own food, for things are needed, let me tell you now. Check it out. CO2, check it out, H2O, sunlight, chlorophyll. CO2, H2O, sunlight, chlorophyll. Photosynthesis, 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 photosynthesis. Let's learn about photosynthesis, shall we? Oh yeah. We should all be grateful, they give us oxygen, living thing is breathing, it's so miracle. Photosynthesis, 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 photosynthesis. Bayangkanlah fotosintesis ni kalau dengar, budak-budak dengar berhari-hari kan, memang terah dia, memang sebut fotosintesis memang dia akan ingat lah. Imagine if you can do this for your students lah. Of course, it will take some challenges in terms of nak buat lirik je. Music semua dah tak payah risau sebab music, voice semua boleh compose menggunakan GarageBand. So tak ada masalah dalam GarageBand nak buat lagu, tak payah susah cikgu nak main gitar ke, nak kena beli gitar, cikgu nak pergi belajar pula kelas piano kan, tak perlu sebab dengan GarageBand semuanya tersedia. Okay, so tadi contoh yang saya tunjuk tadi memang without animation, just a song to give a different approach in learning. Why not kan? Kalau I think anak murid kita akan sangat appreciate bila cikgu berusaha buat sesuatu. Dan in fact kalau kita beri kepada anak murid pun, tentang kita pun we never know. Katakanlah kalau dia ada iPhone sahaja sekalipun, ya, budak-budak zaman sekarang jangan tak tahu. Kadang-kadang mereka guna phone lagi mahal daripada cikgu kan. So ketika mereka ada iPhone, they can just create, compose the song menggunakan GarageBand. They don't need any animation pun. Ask them to just create a song using any learning content so that dia membantu diri dia sendiri untuk ingat dan juga membantu rakan-rakan dia untuk ingat.
Kan? That's why yang tadi if you remember, the one that I shared earlier in the beginning, pengalaman sharing of experiences tadi dengan pelajar-pelajar I think SSP masa tu, that is for learning content. Diorang memang dah didedahkan dengan learning content lah since beginning. Okay, dan saya suka juga nak kongsi yang sebenarnya apa yang kita tekankan hari ini bukan sekadar PDPR untuk guru. Ada anak murid dalam ni, sebenarnya anda juga boleh menggunakan GarageBand untuk melakukan aktiviti pembelajaran PDPR anda sendiri. Maksudnya di rumah lah. So kalau boleh relate, ni untuk anak murid kan, kalau boleh relate balik dengan apa yang cikgu cakap tadi, mungkin boleh create, compose lagu, boleh masuk sound effect, soundtrack. In fact, bunyi-bunyi yang tak ada dekat dalam GarageBand, contohnya kalau macam macam saya tadi, saya tak nak tunggu hujan kan, so saya cari cara macam mana nak buat bunyi hujan. Tapi kata kalau kebetulan hujan, why not bawa je iPhone tu ke gunakan GarageBand. Sekiranya anda menggunakan GarageBand untuk record, dia akan tarik bunyi tu dengan lebih baik lah daripada just menggunakan voice recorder. So those are the things that you kenapa lagu tak boleh stop dalam kepala. So malam ni semua orang tidur dengan mimpi lagu fotosintesis ni, Dr. dengan Cikgu Maziah. Okay, alright. So aktiviti pembelajaran PDPR, saya nak bagi satu contoh lah dekat sini untuk rakan-rakan peserta. Okay, dekat sini ada yang ni saya rasa tingkatan 3 kot, sains tingkatan 3. Betulkan saya kalau ada cikgu-cikgu sains tingkatan 3, by all means sila betulkan saya sekiranya saya tersilap. Ini adalah contoh aktiviti dalam buku teks sains yang mana menceritakan tentang gerak balas tumbuhan terhadap graviti bumi. Okey, arahan dia, jalankan aktiviti ini secara berkumpulan, kumpulkan maklumat tentang hasil kajian ahli sains di stesen angkasa antarabangsa. Okey, tentang corak pertumbuhan bla bla bla. Maksudnya kalau budak kat sini, kalau dia solely macam okey corak tumbuhan, okey fine, cari internet, okey fine. Bayangkan apa yang dia boleh buat dengan GarageBand. Boleh bayangkan tak apa yang dia boleh buat dengan GarageBand? Boleh share dengan saya tak dekat dalam chat box tu? Cikgu Siti dah terngiang-ngiang dengan lagu hujan-hujan ni, dengan lagu fotosintesis. Terngiang, okey. Alright. So saya rasa perlu dikomersialkan agaknya lagu fotosintesis tu. Animation yes, tetapi apa yang boleh diguna pakai dengan GarageBand? Okey, saya share dekat sini lah ya. Okey, betul Cik Abdul Hadi menggunakan animation. Apart from that, pelajar juga boleh, anak murid mungkin kalau ada anak murid, anak-anak sekalian boleh menggunakan runut bunyi, sound effect dan kesan bunyi dalam live loops. So mungkin saya boleh tunjukkan apa yang Planetarium boleh offer dekat dalam live loops. Saya buka GarageBand semula. Saya buka Planetarium. Okey, back. Mungkin saya laju sangat. Okey. Semula saya takut saya laju sangat. Oh, sorry. Okey, ini adalah live loops seperti yang saya katakan tadi. Nampak dekat bawah ni ada Planetarium. Okey, sebab tadi macam tugasan tadilah kalau anak murid kat rumah kan macam okey, sebab dia kena macam membayangkan angkasa lepas, bagaimana corak tumbuhan di angkasa lepas. Kalau dia boleh buat animasi tu menggunakan keynote seperti seolah naik ke angkasa lepas, kemudian menggunakan bunyi-bunyi angkasa kan. Okay, so guna Planetarium. Dekat dalam Planetarium ni you name it lah, pilih je lah nak yang mana kan. Ada macam-macam bunyi. Planetarium kan. Discovery's 4 computers now have primary control of critical vehicle functions. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 5, 4, 3, 2, 1. Kan? Okay. So bayangkan dengan menggunakan GarageBand ni, pelajar boleh simply create soundtrack ataupun menggunakan sound effect seolah-olah berada di
angkasa. Jadi benda tu akan lebih menarik lah. Maksudnya dia akan meaningful tu pelajar lah bila dia buat aktiviti di rumah. Okey, saya seterusnya saya berikan contoh lagi. Sekiranya saya masih ada masa ya. Okey, 10. Alright. Tadi saya dah berikan contoh yang ini. Okey, bayangkan ini bila at the end of the satu unit, mereka perlu, ini adalah summary untuk satu bab sistem respirasi. Saya tak ingat daripada tingkatan berapa, saya rasa tingkatan 3 kot, sains tingkatan 3. Mungkin boleh ada cikgu-cikgu tingkatan 3 yang sains boleh bantu. Tapi bayangkan kalau mereka nak ingat the whole ni dalam mungkin dia perlu ingat macam tu saja. Ada students yang pelajar yang gifted, perhaps they can remember. Tetapi kalau boleh mereka menginovasikan, ini pelajar sendiri menginovasikan. Cikgu boleh kata dengan pelajar, okey, saya nak awak kompos satu lagu. Macam tadi kan, fotosintesis tadi. Cikgu Siti kata boleh kompos lagu untuk Sirah Nabi tahun 1. Betul. Anak saya dah mula-mula nyanyi. Cuma saya tak record je lagi sebab anak saya dah buat lirik lagu Sirah, tapi saya tak sempat nak siapkan projeknya untuk buat lagu, kompos lagu tu. Okey? Tapi bayangkan the whole thing ni, satu paragraf ni kalau dia boleh buat lagu macam fotosintesis tadi, you just imagine. Kan? It will be very helpful to them. It will be very fun to learn. It is something that is very interesting. I believe apa yang anak-anak murid kita boleh buat hasil daripada PDPR mereka di rumah dengan menggunakan GarageBand. Seperti yang saya cakap tadi, sekiranya mereka tak ada iPad, they can still use iPhone. So you don't have to worry lah. Okay, sekejap ya, saya punya ni macam jam sikit. So far okay ke? Cikgu K, saya punya sekarang ni screen masih di respirasi betul tak? Ya betul, betul. Okay, saya kena stop sharing sekejap. Saya rasa saya punya ni hang. Sekejap ya. Okay, sementara doktor nak perbetulkan situasi untuk share screen ni, saya nampaklah komen-komen semua memang bila doktor buka untuk lagu fotosintesis tu ramai yang berminat lah, nampak kelebihan GarageBand ni dalam pengajaran yang kita sedang lalui sekarang. Kita dalam ini abad 21, so ini adalah salah satu cara yang boleh menarik minat pelajar lah. Selain itu dia boleh membantu pelajar untuk mengingat. Contohnya dalam lagu fotosintesis tadi ada dia punya terms, bukan sekadar lagu tetapi dengan terms yang berkaitan. So setakat ini tak ada soalan yang berkaitan dengan topik kita. So Dr. Wati macam mana? Dah okey ke? Okey, boleh tak nak minta tolong host allow untuk co-share, nak sharing? Okey, kejap Sorry no, thank you. Tadi terkeluar lah iPad. Okay, no worries. Kejap. Alright. Sebenarnya memang menarik GarageBand ni sebab macam yang saya cakap tadi, saya pun bukan musician, saya tak pandai kompos muzik, tapi it's just a matter of you have the minat, the interest, nak sit down, nak explore. I mean, siapa yang tak suka muzik kan? So you just need the passion, you can just explore because memang GarageBand ni saya rasa apps yang paling friendly lah daripada saya belajar main gitar. As it is tu saya lebih prefer belajar main gitar dekat dalam GarageBand sebab saya rasa lebih sangat friendly lah menggunakan GarageBand ni. Siapa-siapa pun boleh handle. Okay, sekejap saya start sharing semula. Sebenarnya dah nak habis dah slide saya. Cuma saya boleh, I think I will have to highlight this juga sebab this is very important. People usually ask, macam mana kalau nak hantar tugasan, especially kalau macam kita kan, katakanlah kita tak guna
of course bila kita buat animation dan sebagainya kita hantar dalam bentuk video. Tapi katakanlah kalau kita buat without animation macam lagu photosynthesis tadi ataupun sejarah tadi kan, yang apa tu heavy distortion tadi, sejarah tu, actually you can just send the file, guna Telegram boleh, WhatsApp boleh, just send, and memang boleh dibuka dalam bentuk audio file lah. So tak ada masalah. You can either send audio file kalau itu hanya sound saja, you can also send dalam bentuk video file sekiranya ada animasi atau multimedia yang digunakan bersama dengan Keynote, dan in the end dia punya output dia video lah. So you can send that. So tak ada masalah. Pelajar pun kalau mereka buat PDPR di rumah hanya menggunakan GarageBand, once they have completed, they can just send the file dalam bentuk audio kepada cikgu untuk cikgu dengar. Kalau cikgu tak ada iPhone, iPad, cikgu masih boleh dengar kerana file tu adalah file audio lah. InsyaAllah tak ada masalah so far. Dia cuma kalau macam projek tu saja, orang yang nak share projek, yes, you need iPad to iPad ataupun iPhone to iPhone. But kalau share dalam file audio, any device can open. So you don't have to worry. Okay, so saya rasa itu sahaja daripada saya, Cikgu K. Saya sebenarnya kalau boleh banyak benda nak cerita, nak compose. Tapi again saya mungkin boleh highlight lagi sekali objektif malam ni. Saya takut nanti ada yang kata, doktor kenapa tak tunjuk macam mana nak buat? Sebenarnya saya hari ini adalah awareness. Saya nak tunjuk apa yang kita boleh offer menggunakan GarageBand. So tadi rakan-rakan cikgu dan mungkin yang bukan cikgu, anak murid dekat dalam ni yang tengok, you can play around a lot, you can experiment with GarageBand. Kalau saya highlight balik, you can play around with sound effect, you can play around with soundtrack, you can record your voice, you can read poems, baca puisi, buat cerita sejarah macam filem dulu-dulu macam Cikgu Helmi kata tadi. Cikgu ke? Saya suka hati saya pandang cikgu, jangan bukan cikgu ke doktor, saya tak pasti, minta maafkan saya. Okay. So anything, a lot. You boleh nyanyi lagu photosynthesis. So malam ini kita tidur dengan lagu photosynthesis beramai-ramai.